Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar. Baiklah, pada hari ini cikgu akan memberi penerangan kepada anda semua berkaitan dengan satu topik iaitu ancaman komunis dan peristiharaan darurat. Topik ini berada di bab 6 Sejarah Tingkatan 4 KSSM. Sebelum cikgu meneruskan kelas pada hari ini, eloklah terlebih dahulu cikgu ingin merakamkan terima kasih kepada cikgu Nur Azila dari SMK, tak silap cikgu, SMK Hulu Timam, Johor Bahru, kerana sudi kongsi nota-nota untuk bahan PDPC, bahan PDPR kepada cikgu untuk cikgu mengajar kepada para pelajar cikgu. Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan topik bab 6 iaitu ancaman komunis dan peristiharaan darurat. Perkembangan pengaruh komunis di negara kita berlaku sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Komunis melakukan pelbagai tindakan untuk menumpuhkan ekonomi negara dan menggugat kestabilan politik. Matlamat ini kita jelas dan kita lihat di mana ianya sudah pasti untuk merampas kuasa daripada pihak British dan menggantikannya dengan sebuah republik komunis. Pihak British juga berjaya menawan hati dan fikiran rakyat untuk bersama-sama membantas ancaman komunis di mana zaman darurat telah berlaku sehingga membawa kesan kepada pihak politik, ekonomi dan juga sosial di negara kita. Okey, dalam topik ini para pelajar cikgu sarankan untuk memberi penekanan dalam topik kecil terutama di bab 6 ini iaitu latar belakang pengaruh komunis di negara kita terutama di tanah Melayu. Yang kedua, ancaman komunis. Yang ketiga, usaha menangangi ancaman komunis. Dan yang terakhir, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan subtopik utama iaitu topik kecil iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Komunisme ialah satu ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana mereka ini menulis karya Komunis Manifesto dan Das Kapital yang merupakan satu perkataan komunis membawa maksud orang yang mengganut fahaman komunis. Komunisme ialah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara kita. Percubaan ini kita lihat untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita bermula sejak tahun 1920-an dan terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis iaitu China dan juga Indonesia. Okay, ini antara kita lihat berdasarkan kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Okay, seterusnya kita melihat pula kemasukan pengaruh komunis dari China, dari Indonesia. Okay, antara dua buah negara ni kita lihat bagaimana cara kemasukan pengaruh komunis ni melalui di antara dua buah negara iaitu China dan juga Indonesia. Okay, kita lihat dari di negara China. Okay, ideologi komunis mula dibawa masuk ke negara kita sejak awal tahun 1920-an
di mana melalui parti Kuomintang KMT yang dilihat mempunyai beribu pecapai di China. Menjelang sekitar 1924 di mana cawangan KMT ini mula ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu bagi menyebarkan pengaruh komunis. Antara bandar tersebut termasuklah Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan juga Sungai Petani. Okey, seterusnya kita melihat di Indonesia pula, ya, ini antara cara kemasukan pengaruh komunis di China. Ini di China juga, ini berdasarkan kesinambungan. Okey, seterusnya selain KMT terdapat sebuah lagi pertubuhan iaitu Main School yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di mana arahan ini dari Parti Komunis China PKC. Sekitar tahun 1927, perpecahan ini mula dilihat adalah berlaku antara Parti KMT dengan PKC. The Communist International Committee yang berpusat di Moskow telah mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang PKN pada tahun 1928, di mana waktu itu PKN tidak berjaya mencapai matlamatnya. Keadaan ini dilihat telah mendorong Komintern untuk mengarahkan penubuhan parti baharu iaitu Parti Komunis Malaya (PKM). Seterusnya, kita lihat bagaimana cara kemasukan pengaruh komunis ini dari Indonesia di Indonesia. Sekitar tahun 1920, kita tahu beberapa orang pemimpin komunis ini dari Indonesia seperti Tan Melaka Alimin, Mongso, dan Sojitro, Hasonensi Winanta Sobakan dan Sultan Pelpatih yang menyebarkan fahaman komunis di seberang perai Pulau Pinang, Perak Utara dan juga di negeri Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia PKI dilihat untuk menguasai Pulau Jawa pada 1926 sehingga menyebabkan PKI telah berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Usaha ini dilihat tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis telah menggunakan kekerasan bagi mencapai matlamat mereka. Baiklah, kita lihat bagaimana penubuhan Parti Komunis Malaya ini mula ditubuhkan. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya PKM mula ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. PKM telah bergerak melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan Akhbar dan juga Sekolah Cina. Seterusnya, PKM ini mula menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja bagi mengukuhkan pengaruh komunis. Sekitar 1941-1945 di antara era pendudukan Jepun, PKM mula bertindak menjalinkan kerjasama dengan Britain untuk usaha memerangi Jepun. Bukan itu juga ianya sudah pasti bagi membentuk Malayan People Anti-Japanese (ALMI, MPAJ) atau dikenali sebagai Bintang 3 pada tahun 1942. Pada era pendudukan Jepun ketika itu, PKM telah menerima bantuan senjata dalam bentuk senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan juga perubatan daripada pihak British.
Okey. Seterusnya, okey. Bintang 3 PKM melalui MPAJ mula keluar dari hutan dan telah melakukan kekacauan di mana mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan ini telah berlaku terhadap orang Melayu, Cina dan juga India yang telah didakwa pernah bersebahat dengan negara Jepun. Apabila PMA mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu, MPAJ ini mula kita bubarkan pada 1 Disember 1945. Walaupun kita lihat PKM ini mula dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di Tanah Melayu, di mana keadaan ini mula kita memberikan peluang kepada PKM bagi mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Baiklah, kita teruskan dengan kesinambungan di mana sewaktu itu PKM mula menyusup dalam kesatuan sekejap iaitu dikenali sebagai Pan Malayan Federation of Trade Union PMFTU. Okay. Menjelang pada bulan Disember 1947 hingga bulan Mei 1948, komunis mula berjaya menguasai 335 kesatuan sekejap dan mula menyusup dalam PKMM, MDU dan juga Putra AMCGA. Okay. Di mana pergerakan komunis itu dibasai dan telah mula mengancam ekonomi dan keselamatan negara, maka pihak British ini mula bertindak meluluskan Trade Union Ordinance nombor 9 of 1948. Okay, ordinance ini mula menyekat pengaruh komunis dalam satu kesatuan sekejap dan akhirnya mula mengharamkan PKM. Okay. Seterusnya, kita lihat bagaimana ancaman komunis ini telah berlaku di negara kita. Okay. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan 2 persidangan di Calcutta, India. Persidangan Kongres Belia Asia ini mula berlangsung pada 19 Februari 1948 hingga 25 Februari 1948, di mana persidangan Parti Komunis India mula diadakan pada bulan Mac 1948. PKM turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. Okay. Dalam bentuk ancaman komunis ini, kita ketahui bahawa persidangan tersebut pengikut komunis ini di kawasan yang mula dijajah digesa supaya memperhebatkan lagi perjuangan untuk menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Berikutan daripada itu, kita lihat bahawa satu penubuhan jawatan kuasa eksekutif yang berpusat di PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menumpuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Tindakan komunis ini untuk melaksanakan ataupun melancarkan perjuangan bersenjata telah melihat pihak British mula mengisytiharkan darurat pada ketika itu. PKM terus mengambil tindakan di mana untuk menumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Okay. Seterusnya, kita lihat peristilahan darurat yang berlaku, di mana pada 16 Jun 1948, komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Komunis juga telah membunuh Arthur Walker, pengurus ladang Ifil, John dan juga ladang Pin dan pembantunya iaitu Ian Christian, di mana berikutan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward Kern
yang merupakan seorang pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu mula mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat mula dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti Ipoh dan serta Sungai Siput di Johor yang merangkumi daerah Muar, Keluang, Kulai dan Planton. Sekitar 17 Jun 1948, Undang-Undang Darurat ini mula dilihat diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan juga Johor. Pada 18 Jun 1948, undang-undang ini mula dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu dan di mana usaha ini mula membantras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula dengan rasminya. Okay, dari situ kita tahu bahawa pengisytiharan darurat ni telah berlaku di negara kita. Okay, seterusnya kita lihat pula bagaimana tindakan komunis ini mengambil tindakan di mana komunis mula menguatkuasakan undang-undang di seluruh tanah Melayu di mana ianya tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Bagi memastikan kejayaan dalam perjuangannya, pihak komunis ini mula mencetuskan huru-hara di seluruh negara agar penduduk hilang keyakinan terhadap pihak British. Mereka juga melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk dan pasukan keselamatan. Seterusnya, kita lihat bagaimana komunis ini melumpuhkan sektor ekonomi di mana sejak undang-undang darurat ini mula dikuatkuasakan, Lombok Biji Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Dari tahun 1948 hingga tahun 1956 ini, pihak komunis mula menyerang 80 buah lombong biji timah antaranya di negeri Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okay. Seterusnya, kita lihat juga kesinambungan bagaimana komunis ini melumpuhkan sektor ekonomi. Okay. Mereka juga telah merosakkan pokok, getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Tindakan komunis ini dilihat menyebabkan pekerja lombong dan ladang getah menderita di mana ianya secara tak langsung mengganggu kerja harian di lombong dan ladang, nyawa mereka turut mula terancam. Okay. Dari segi aspek infrastruktur ini, kita lihat bahawa komunis mula menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dalam perhubungan, di mana mereka ini mula mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api pada ketika itu. Kenderaan yang melalui jalan raya pula, pihak komunis mula menembak dan membakarnya. Komunis juga turut mensabotas kemudahan telefon dan telegram serta merosakkan paip air. Okay. Seterusnya, kita lihat kesinambungan dari aspek infrastruktur pula di mana kita tahu bahawa mereka ini mula bertindak menyerang pekerja awam yang mula ditugaskan untuk memperbaiki jalan raya, memasang paip air, membina sistem perairan dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Keadaan ini kita lihat bahawa sudah pasti ianya menjejaskan kehidupan harian penduduk tempatan kerana infrastruktur ini tidak dapat kita diselenggarakan dengan baik. Okay. Seterusnya, kita tahu bahawa komunis ini mula mengancam keselamatan rakyat. Okay. Para pelajar boleh lihat statistik orang awam yang terbunuh dan tercedera pada tahun 1948
hingga 1960. Ini tengok ni, antara jadual ni, cuba tengok dalam jadual ni, yang terbunuh berapa ramai? 2,473. Yang cedera berapa? 1,385. Yang hilang waktu ancaman komunis ini berlaku di negara kita seramai 810. Jumlah keseluruhan yang terbunuh, tercedera dan juga hilang dalam anggaran 4,668. Satu jumlah yang begitu banyak, ya para pelajar. Okey, seterusnya kita lihat juga komunis ini mula melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Mereka ini menggugut, mensabotaj dan juga menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama ketika itu. Contohnya, saya bagi dalam slide ini di mana pada malam 5 Julai 1949, pihak komunis ini mula mencampakkan bom tangan di Shom Circus di Kampar Perak. Akibatnya seramai 46 orang mula cedera parah dan 4 orang meninggal dunia. Okay, tindakan pihak komunis ini telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Okay. Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Di mana di mana? Okey, seterusnya tengok ni. Ini antara statistik anggota keselamatan yang terkorban dan yang tercedera sekitar 1948 hingga 1960. Okay, dalam soalan pun mungkin dia takkan tanya, bagi saya dia takkan tanya berapakah jumlah apa semua, tapi dia akan bagilah kotak ini. Okey. 1948 hingga 1960. Okey. Ni para pelajar boleh lihatlah. Mungkin kalau dalam peperiksaan dia takkan tanya untuk pasukan polis yang terkorban berapa, yang tercedera berapa, takkan tanya. Bagi saya dia akan tanya direct tu soalan. Ini soalan bersifat sejarah fakta, di mana komunis ini mula mengancam pasukan keselamatan dan serta menyasarkan pasukan keselamatan yang menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Okey. Seterusnya, kita lihat pula pada 13 September 1948, Sir Henry Gurney dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu demi menggantikan Sir Edward Gurn. Sekitar 6 Oktober 1951, Sir Henry Gurney menjadi mangsa serang hendap komunis di Jalan Kuala Kubu Baharu dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Pasukan keselamatan ini sedang bertugas untuk mempantas ancaman komunis. Okey, komunis ini mula mengancam pasukan keselamatan di Cho Johor, Temerloh Pahang, Jerentut, Gua Musang, Kajang Selangor, Muar, Hulu Semur, Kelantan, Kota Tinggi, Taiping, Perak, Kedah dan yang terakhir di Pontian Johor pada 18 Oktober 1954. Itu dari segi bentuk ancaman komunis yang mula mengancam di negara kita. Baiklah, kita teruskan lagi dengan subtopik kecil yang ketiga, iaitu usaha menandangi ancaman komunis. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengusahakan untuk menangani, mengatasi ancaman komunis ini yang berlaku di negara kita.
Okay. Antara usaha-usaha untuk menangani acara komunis, di antaranya mestilah kita sudah pasti untuk menguatkuasakan undang-undang darurat, pemekasan pasukan keselamatan, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Yang keempat, rancangan BRICS. Yang kelima, tawaran pengampunan. Yang keenam, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Yang ketujuh, perintah berkurung. Yang ke-8, perang saram. Dan yang terakhir, rundingan baling. Okay. Kita lihat dari setiap aspek satu demi satu. Okay. Melalui aspek penguatkuasaan undang-undang darurat ini, di mana sesiapa sahaja yang disyaki yang terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Dan ketika itu kita mula untuk mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Selain itu, kita lihat bahawa menangkap pemimpin gerakan medikal ini seperti Ahmad Mustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khadijah Siddiq. Okay. Dari segi penguatkuasaan undang-undang ini, terutama dalam situasi darurat ini, sudah pastinya pengharaman PKM dan parti politik ini mula bersefahaman, bersifat radikal. Di antaranya termasuklah AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air, PETA, Pemuda Radikal Melayu, PERAM, PKMM dan Hizbul Muslimin. Di mana kita lihat bahawa secara tidak langsungnya ianya mengenakan hukuman yang berat kepada sesiapa sahaja yang membantu pihak komunis, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung demi mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Okay. Seterusnya, kita lihat bagaimana pemekasaan pasukan keselamatan ini terutama di pihak polis, tentera dan juga sukarelawan. Okay, ini para pelajar boleh lihat. Seterusnya, ini polis di Senoi Perak, iaitu di tempat cikgu ni memang dekat dengan Senoi Perak ni, iaitu di mana ianya merupakan cawangan khas Special Constable, Poli Hutan, Poli Wanita, Senoi Perak, Perang dan iaitu Auxiliary Police. Okay, seterusnya. Ini dari aspek ini cawangan khas di mana dilihat pada bulan Ogos 1950 Muandok mula dilantik mengerutai Badan Perisikan dan beliau mula menubuhkan cawangan khas Special Branch yang dilihat kemudiannya menjadi sebahagian daripada satu bentuk pasukan polis. Tugas perisikan yang dilakukan oleh pasukan ini membolehkan pihak berkuasa mengetuai operasi yang telah dilaksanakan oleh pihak PKM. Terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai pihak komunis untuk mendapatkan maklumat tentang PKM. Okay. Cawangan khas ini dilihat diambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina yang menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyiannya. Sebagai bukan itu juga, sebagai sebuah badan perisikan, cawangan khas ini memberikan sumbangan semasa darurat, di mana kejayaan cawangan ini membuat penyusupan dan dalam organisasi PKM memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Special Constable, di mana melalui Special Constable ini, pasukan ini mula ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang mula dilaksanakan. Seramai 24,000 orang Special Constable ini mula kita latih dan menghantar bagi mengawal ladang dan kawasan Lombok. Mereka ini juga dilihat menjadi antara barisan hadapan dalam menghadapi bentuk ancaman komunis yang berlaku. Seterusnya,
Untuk polis hutan pula, pada asalnya pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad, di mana pada tahun 1951 pasukan ini dinamakan Jungle Squad dan kemudiannya Jungle Company. Pada tahun 1953 ini, pasukan ini mula disusun dan dinamakan sebagai Police Field Force PFF. Okey, okey. Tentu juga kita lihat kesinambungan polis hutan ni pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai pasukan polis hutan. Antara tugas-tugas mereka ini termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan demi menjaga kubu yang dikenali sebagai Jungle Fort. Okay. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana polis wanita ini membantu untuk mengatasi bentuk ancaman komunis yang berlaku di negara kita. Di mana polis wanita ini mula ditubuhkan pada Ogos 1955 pada Barbara D.R. Wentworth merupakan seorang pegawai polis wanita yang pertama. Beliau juga mula ditugaskan demi melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. Senoi Prague, Senoi Prague ni cawangan Senoi Prague ni memang betul-betul dekat dengan rumah cikgu, di mana sekarang ni dikenali sebagai pasukan Batalion 18 PKA. Di mana ianya mula ditubuhkan pada 1956. Senoi Prague dalam bahasa Semai dikenali sebagai urang perang, di mana tugas mereka ini untuk mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Anggotanya terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai dan Temuan. Mereka ini dikenali sebagai the silent killer. Para pelajar boleh lihat di mana dalam gambaran ini cikgu letak di mana bahawa pasukan polis Senoi Prague ni sedang melakukan pemeriksaan di perkampungan orang asli. Seterusnya, Levi polis di mana ianya pada Disember 1948 terdapat seramai 17,000 orang anggota polis di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Mereka ini sudah pasti untuk mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Mereka membantu polis menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, anggota AP dijadikan Police Volunteer Reserve. Dari anggota tentera, ianya dianggotai sudah pasti Askar Melayu, Askar Commonwealth dan juga Sarawak Ranger yang menganggotai pihak tentera. Pasukan Askar Melayu ini dilihat mula ditubuhkan sekitar 1933, di mana tugas mereka ini untuk membantuas gerila komunis di dalam hutan. Dan pada masa yang sama, kerajaan dilihat untuk melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu juga diperluaskan daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Pasukan ini mula mencapai beberapa prestasi yang cemerlang dalam usaha memerangi komunis. Mereka bukan sahaja dilihat berjaya menumpaskan anggota komunis, ketika itu malah memusnahkan kubu operasi komunis. Ini pula dari anggota Askar Commonwealth dilihat mereka mula membawa masuk Askar Commonwealth ini antaranya dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan juga Fiji.
dilihat pada tahun 1954, terdapat seramai 25,000 orang askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji yang dilihat mula ditempatkan di tanah Melayu. Pasukan askar ini turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Okay. Baiklah, kita teruskan lagi. Kita melihat pula dari Sarawak Ranger, di mana ianya terdiri di antara orang-orang Iban ketika itu yang mula menganggotai Sarawak Ranger, dan sudah pasti Sarawak Ranger ini peranan dan tugasnya untuk menjejak persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka ini dilihat begitu mahir dalam belok hutan. Cogan kata yang mula dipegang oleh Sarawak Ranger ini iaitu yang dikenali sebagai agi hidup, agi kelapan, yang membawa maksud selagi kita hidup, selagi kita melawan. Okay, banyak kamp dan markas komunis mula berjaya dimusnahkan oleh pasukan Sarawak Ranger ketika itu. Okay, seterusnya, sukarelawan Home Guard. Okay, kita lihat bahawa sudah pasti Home Guard ini pasukan merupakan antara pasukan yang mengawal ataupun mengawal di sekitar kampung berkenaan, di mana tugas sukarelawan Home Guard untuk membantu menyekat pergerakan bekalan makanan serta ubat-ubatan daripada jatuh ke tangan pihak komunis. Anggotanya diberikan latihan secara ketenteraan bagi mengawal kampung dan juga pekan. Kita tahu bahawa pada bulan Julai 1951 terdapat sejumlah 79,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu, di mana mereka ini telah berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja Lombong Biji Timah daripada serangan pihak komunis. Okay. Kita lihat pula bagaimana pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan ini. Okay. Di bawah Undang-Undang Darurat, kerajaan mula kita memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan serta penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk ketika itu. Langkah ini dilihat amat berkesan dan perlu diambil bagi memudahkan pihak keselamatan untuk membezakan di antara orang awam dan juga pihak komunis. Di bawah peraturan tersebut dilihat bahawa setiap lelaki maupun wanita dan juga kanak-kanak yang berusia dalam anggaran 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki mula membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja yang mereka ingin tuju. Okey, seterusnya, pemeriksaan kad pengenalan oleh anggota keselamatan ini wajar untuk dilakukan demi menjaga keselamatan negara pada ketika itu, di mana anggota Special Constable sedang memeriksakan kad pengenalan. Para pelajar boleh lihat berdasarkan gambaran yang ada di slide berkenaan. Okey. Seterusnya, kawasan penempatan di kampung juga mula kita menunjukkan kad pengenalan sebagai kita sebagai seorang rakyat negara, iaitu seorang rakyat yang bermaustatin di Tanah Melayu. Okay, kita tahu bahawa Harold Rawdon Bridge mula orang kata yang mula memerintah pada ketika itu. Okay. Ini kita lihat, ini di antara rancangan bridge, di mana Sir Henry ini memperkenalkan rancangan bridge yang ketika itu kita tahu bahawa Sir Harold ni antara pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu sekitar tahun 1950. Lieutenant General Sir Harold Rawdon
BRINS mula kita lantik menjadi pengarah operasi. Tujuan utama rancangan ini diperkenalkan demi untuk memutuskan hubungan di antara PKM dengan Ming Yun yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada pihak PKM. Rancangan BRINS ini merupakan antara langkah yang dilihat yang begitu berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Okay, kita lihat bahawa suasana di Kampung Baharu ketika itu di mana kita tahu bahawa penduduk setinggal di pinggir hutan mula dipaksa berpindah dari kampung halaman ke sebuah pertempatan baru yang agak asing sekali, di mana kawasan penempatan ini penempatan semula ini digelar sebagai Kampung Baru ataupun dikenali sebagai Kampung Baru, di mana Kampung Baru ini mula dilengkapi dengan beberapa kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan juga kemudahan kesihatan. Okay. Pendapatan ini sudah pasti mempunyai kemudahan berpusat, komuniti dan rumah ibadat ketika itu. Okay. Seterusnya kita lihat bahawa suasana di Kampung Baru, jawatan kuasa kampung mula ditubuhkan demi memelihara dan memperbaiki kemudahan di Kampung Baru itu. Kampung Baru juga mula dilihat dipagari dengan kawat berduri untuk mengawal ataupun untuk dikawal oleh Special Constable sehingga bulan Mac 1952 lebih daripada 4,203,000 orang penduduk di pinggir hutan mula kita pindahkan ke 410 buah kampung baru. Okay, para pelajar boleh lihat gambaran yang ada di slide berkenaan yang di mana rakyat ketika itu menagihkan makanan di Kampung Baharu. Okay, seterusnya kita lihat bagaimana tawaran pengampunan ini dilakukan. Okay. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tawaran pengampunan di mana sekitar 6 September 1949, Sir Henry Gurney mula mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Okay, video Malaya mula kita lihat menyiarkan syarat tawaran pengampunan serta poster yang ditampal di seluruh tempat. Kemudian dianggarkan pada 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan ini diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan juga Tamil. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara, iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Seterusnya, kita lihat pula. Para pelajar lihat di gambaran ini. Penduduk sekitar Kampung Baru ini mula menyertai perarakan bersempena dengan kempen Bulan Rakyat demi melawan penjahat yang diadakan di Semenyih. Kempen Bulan Rakyat ini melawan penjahat mula diadakan pada 22 Disember di mana Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen pengampunan rakyat. Seterusnya, penduduk berbilang kaum yang diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa menjelang bulan Mac 1950, jumlah sukarelawan telah mencecah ke angka 435,905,000 orang yang menyertai kempen ketika itu. Seterusnya, kita lihat kesinambungan kempen Bulan Rakyat melawan penjahat ini, di mana sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor termasuklah golongan profesional,
kempen ini dilihat berjaya melibatkan pelbagai rakyat yang berbilang kaum yang bekerjasama, sudah pasti untuk bekerjasama demi menentang pihak komunis. Pelaksanaan kempen tersebut dapat kita menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, ini perintah bergurau. Okey, kita lihat pula bagaimana perintah bergurau mula dilakukan, di mana perintah bergurau ini merupakan satu tindakan yang melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Perintah bergurau membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Misalnya pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Lobis, Johor dikenakan perintah bergurau untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Okay. Seterusnya kita lihat bahawa kesinambungan perintah bergurau ini di mana dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantras ancaman komunis. Contohnya pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah bergurau selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan pihak komunis. Tindakan ini dilihat demi membuat dibuat apabila 40 orang komunis mula menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki paip air. Kejadian ini mengorbankan seramai 12 nyawa. Siasatan yang dijalankan oleh pihak polis tetapi tidak memperoleh sebarang maklumat. Pada 27 Mac 1952, Sir Garrett Templer tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan bahawa penduduk tentang hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat tentang gerakan komunis kepada pihak kerajaan ketika itu. Kita lihat pula perang saraf. Perang saraf ini yang merupakan ada dalam rancangan yang dilaksanakan oleh pihak British demi menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templer telah dilantik menjadi seorang pesuruhjaya tinggi British di tanah Melayu, di mana tindakan beliau untuk memenangi hati dan fikiran penduduk persekutuan tanah Melayu. Bukan itu juga, Sir Garrett Templer ini menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka ini bekerjasama dengan pihak kerajaan demi menyampaikan segala maklumat tentang pihak komunis. Perang saraf ini dilihat mula berjaya memujuk rakyat yang berbilang kaum supaya telah bersatu demi membantras ancaman komunis. Seterusnya kita tengah lihat kesinambungan di mana perang saraf ini diadakan untuk lawatan dan serta melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya, Majlis Pemadaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli, memajukan perkhidmatan penerangan serta mula memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Seterusnya kita lihat pula bagaimana lawatan ini diadakan, di mana Templer mendampingi rakyat, sudah pasti ianya mendampingi rakyat demi untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Sebanyak 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estet dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan mengambil masa 2 hari hingga 3 hari, di mana diiringi oleh pihak isteri. Beliau juga melakukan 20 lawatan lagi ke Kampung Baru dan juga Kampung Melayu. Isteri beliau mula dilihat untuk menumbuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan Pusat Komuniti. Seterusnya kita lihat secara tak langsung
antara secara tak langsung ianya dapat melonggarkan syarat kewarganegaraan di mana ianya menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini amat penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya dilihat pada sekitar 14 September 1952, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180 orang India layak menjadi warga negara. Okay. Pilihan raya Majlis Pembadaran Kuala Lumpur diadakan di mana kerajaan mengadakan pilihan raya ini bertujuan untuk mengalahkan penyataan orang Melayu dan juga bukan Melayu dalam politik demi mendapat sokongan majoriti untuk menentang pihak komunis. Okay. Menawarkan hadiah wang tunai. Okay. Menawarkan hadiah. Okay. Dalam slide ini, iaitu okay, para pelajar boleh lihat campaign, ini wajah campaign. Okay, di mana hadiah wang tunai yang ditawarkan kepada pihak penduduk yang untuk menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis yang telah ditawarkan oleh campaign. Contohnya, sesiapa yang berjaya menangkap maka jika bukan ditawarkan oleh campaign untuk menangkap campaign ni, okay, di mana sesiapa yang berjaya menangkap campaign ni, pemimpin PKM sama ada hidup atau mati akan diberikan hadiah sebanyak 250,000 orang. Okay. Seterusnya, kita lihat bahawa memenangi kepercayaan orang asli, sudah pasti Garrett Templar ini berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli di mana supaya mereka ini mula dilihat menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Beliau juga mendirikan 14 buah kubu untuk mendapatkan sokongan orang asli. Kubu ini menyediakan kemudahan barangan, keperluan harian, perubatan, pendidikan serta perlindungan kepada mereka. Seterusnya, kita lihat bagaimana untuk memajukan perkhidmatan penerangan ini. Kerajaan turut memajukan perkhidmatan penerangan ini untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Medium Malaya dijadikan medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan demi membanteras komunis ketika itu. Okay. Jabatan yang bertanggungjawab untuk menyebarkan risalah anti-komunis kepada pihak penduduk dan risalah kerajaan kepada pihak komunis di dalam hutan. Okay, ini para pelajar boleh tahu kawasan putih yang diisytiharkan di Melaka. Para pelajar boleh lihat di paparan gambar ini. Okay. Memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Pada ketika itu mula memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih di mana kawasan hitam dan kawasan yang diperkenalkan itu oleh pihak kerajaan lah. Kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada bentuk ancaman komunis. Okay. Sekitar tahun 1954, kerajaan ketika itu mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan sebagai sebuah kawasan putih. Okay. Ini kita tahu bahawa hubungan baling ini dilakukan di mana untuk menamatkan ancaman komunis demi mencapai kemerdekaan. Yang mengadakan hubungan baling ini sudah pastinya Tengku Abdul Rahman yang merupakan seorang pemimpin PKM di Sekolah Inggeris Baling Kedah pada 28 Disember 1955. Pertemuan ini dilihat bertujuan untuk melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak PKM di mana wakil Persekutuan Tanah Melayu PTM ini yang terdiri daripada Tengku Abdul Rahman yang ditemani oleh Tan Chek Lock dan David Marshall, sementara PKM ini diwakili oleh Chen Peng dan Rashid
Midin. Okay. Seterusnya kita lihat bahawa Tengku Abdul Rahman meminta Campaign membubarkan PKM demi meletakkan senjata dan juga menyerah diri kepada pihak mereka. Campaign pula menetapkan syarat di mana Campaign berkata peletakan senjata ini dan penyerahan dirinya akan dibuat seandainya kerajaan mula bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tengku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut di mana dikatakan bahawa rundingan tersebut menemui kegagalan ataupun sukar untuk kita lihat dua titik penyelesaian. Okey. Ini para pelajar boleh lihat di mana gambaran ini yang terdiri daripada Rashid Midin, Campaign dan Cheng Teng yang mewakili PKM dalam rundingan baling yang diadakan. Okey, seterusnya bila kita lihat alternatif atau inisiatif usaha untuk membantras ancaman komunis, sudah pasti akan adanya kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okay, kesan zaman darurat terhadap negara kita sudah pasti merangkumi dua aspek ini yang terdiri daripada aspek politik dan juga aspek sosioekonomi. Okay, melalui aspek politik ini, peningkatan jumlah warga negara begitu dilihat begitu bertambah. Bukan itu juga penumbuhan pelayan Chinese Association serta bertujuan untuk mempercepatkan lagi kemerdekaan. Okay, peningkatan jumlah warga negara ini dilihat sudah pasti kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Okay, kita lihat pula penumbuhan Malayan Chinese Association di mana parti politik yang berorientasikan tempatan hasilnya Tan Chek Lock membentuk Malayan Chinese Association MCA di Kuala Lumpur pada sekitar 27 Februari 1949. Penumbuhan MCA ini telah meyakinkan pihak kerajaan British bahawa bukan semua orang Cina mula menyokong komunis. MCA juga telah bersedia berganding bahu dengan kerajaan demi memerangi pihak komunis. Sehingga sekitar bulan Februari 1953, MCA mempunyai 250,000 orang ahli di mana MCA ini membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. Okay, seterusnya kita lihat kesinambungan penumbuhan Malayan Chinese Association di mana MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada pihak penduduk di Kampung Baru sehingga pertengahan tahun 1953 MCA berjaya mengumpulkan sejumlah 2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan mereka di Kampung Baharu. Okay. Ini sudah pasti kesan utamanya, kesan daripada darurat ini untuk bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses kemerdekaan di mana pihak British sedar bahawa pihaknya tidak boleh menamatkan darurat selagi strategi keterdekaan mereka. Okay, melalui strategi keterdekaan mereka semata-mata. Darurat ini dilihat mendorong British untuk bersedia demi mempercepatkan lagi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penumbuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum CIC sudah pasti dilihat meningkatkan lagi kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa boleh kita berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penumbuhan Parti Perikatan UMNO MCA dan juga MIC. Okay. Seterusnya,
Okey, ini kesinambungan proses lagi untuk mempercepatkan lagi proses kemerdekaan. Okey, kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum yang diadakan pada 1955 sudah pasti ianya memberikan keyakinan kepada pihak British bahawa Persekutuan Tanah Melayu ini dapat kita tewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Okay. British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dengan ini dilihat bahawa PKM tidak mempunyai perjuangan demi meneruskan. Okay, baiklah, kita teruskan lagi dengan aspek sosioekonomi, di mana dari aspek sosioekonomi ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Untuk sudah pasti ianya merenggangkan lagi hubungan di antara kaum, yang dilihat bahawa jumlah korban zaman darurat ini mula berlaku. Seterusnya kita lihat peningkatan kos pembelajaran sewaktu zaman darurat ini, di mana sudah pastinya menjejaskan lagi perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos pembelajaran pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari. Dengan kerajaan juga terpaksa membelanjakan satu pendudukan jumlah 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membantas sekatan ancaman komunis. Okay. Melalui peningkatan kos pembelajaran ini, kita lihat bahawa kerajaan membelajarkan kos yang begitu besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Pada tahun 1950 hingga 1953 ini, pembelajaran kerajaan mula kita anggarkan di antara anggaran 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Okay. Jadi, secara tidak langsungnya dari segi penyebabkan ini dilihat bahawa penderitaan dan kesengsaraan kepada pihak rakyat dilakukan, di mana rakyat ini sudah pasti menghadapi penderitaan semasa zaman darurat. Kawasan ladang dan lombong sudah pasti menjadi sasaran utama serangan pihak komunis demi menyebabkan kegiatan ekonomi negara mula terjejas. Dan akhirnya harga barang dilihat harga barang dan juga keperluan dilihat melambung tinggi. Okay. Seterusnya, kita lihat bagaimana penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat ini, di mana peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombok telah mengalami kesukaran untuk mendapatkan wang dan juga bekalan kepada pihak dan juga bekalan makanan. Kegagalan ini dilihat memenuhi tuntutan komunis untuk menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa. Okay, penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh pihak kerajaan. Ini para pelajar boleh baca di slide paparan slide. Okay. Seterusnya, dari aspek perenggangan hubungan antara kaum ini telah didominasikan oleh kaum tertentu. Contohnya misalnya kaum Cina dikumpulkan di kawasan pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan yang lain. Okay. Pertempatan baharu yang sudah pasti dilihat dilengkapi dengan prasarana biasanya telah berkembang menjadi bandar baharu, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Okay. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan di antara kaum lain mula dilihat terbatas. Kehidupan demikian tidak begitu memberi ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Perasingan ini telah menyebabkan hubungan antara kaum semakin
renggang. Okey, ini yang terakhir dari aspek penempatan darurat, sudah pasti darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda serta membawa kesengsaraan kepada pihak rakyat. Penempatan zaman darurat ini di seluruh negara mula berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960, di mana berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Okay. Darurat ini sudah pasti memberi kesan yang begitu besar, terutama dari aspek politik dan juga sosial ekonomi. Darurat juga dilihat menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Tempoh darurat ini selama 12 tahun sehingga menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Okey, itu saja untuk bab yang ke-6. Cikgu akan upload dalam YouTube channel. Cikgu berharap para pelajar boleh lihat dan tonton, dan sila buat rumusan dan juga latihan yang telah diberikan oleh cikgu. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.